Baik, selepas 2 tahun lebih kita berdepan dengan pandemik, apa makna berita dan perkembangan terbaru ini kepada sektor pelancongan kita yang sudah sengsara begitu lama? Saya mahu bersama dengan Uzaidi Udanis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia atau MTC. Saudara Uzaidi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lukman, apa khabar? Sebelum kita pergi ke China, Zaidi, bagaimana inisiatif yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini, setakat ini, seperti Pelan Pemulihan Pelancongan 2022, memacu proses pemulihan industri pelancongan setakat ini? Lukman, baru-baru ni kita telah menyambut Hari Pelancong Sedunia, World Tourism Day, di mana kita telah berjumpa dengan beberapa penggiat industri dan mereka ni rasa bertuah sangat kerana dengan berbagai-bagai rancangan yang telah diumumkan bajet pada tahun ini telah sedikit sebanyak membantu mereka untuk mereka recover. Bagaimana kita tahu, tahun ini adalah tahun recovery. Tetapi recovery bukannya senang, pemulihannya bukan senang. Kita dah tutup, dalam 2 tahun kita tutup, nak buka balik tu bukannya senang. Jadi, tapi dengan adanya rancangan-rancangan dan proaktif oleh pihak kerajaan Malaysia, maka ia sedikit banyak membantu. Dan kita lihat berbanding dengan negara-negara ASEAN, negara-negara lain, kerajaan kita amat menekankan industri pelancongan dengan memberi peruntukan yang besar 1.6 bilion untuk tourism industri tahun lepas tahun ini di mana 600 juta tu untuk gaji subsidi 600 juta tu penjana tourism financing dan berbagai-bagai lagi lah dengan adanya skim-skim gamilan, skim untuk menggalakkan acara. Ini sedikit sebanyak telah membantu industri pelancongan di Lukman. Ya, dan susulan itu Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK juga sebelum ini telah menyemak semula sasaran baru ketibaan pelancong dan juga pendapatan bagi suku keempat tahun 2022. Sasarannya adalah 9.2 juta pelancong, Zaidi, dengan nilai pendapatan pelancongan katanya 26.8 bilion ringgit. Adakah ini mampu dicapai atau adakah ia terlampau optimistik? Jadi berdasarkan kepada statistik yang baru-baru ini di mana makin ramai pelancong melawat Malaysia walaupun orang kata inflasi, walaupun orang kata perang Ukraine dengan Rusia, tapi semakin ramai pelancong-pelancong antarabangsa datang sini dan rasa berpuas hati apabila melawat di Malaysia. Banyak yang kita dapati daripada social media mengatakan Malaysia ni, Kuala Lumpur ni macam New York City. Dengan harganya dengan kos yang murah tetapi dia punya infrastrukturnya world class. Jadi ini sedikit banyak yang membantu kami di industri dan 9.2 juta bagi pendapat kami di industri pelancongan tidak jadi masalah. Dengan adanya inventory, walaupun inventory kita bukannya banyak seperti apa yang ada di Thailand ataupun apa yang ada di Indonesia, tetapi ia memadai untuk kita menerima 9.2 juta. Contoh tiket penerbangan tempat duduk penerbangan di mana pada April itu kita mempunyai lebih kurang 600,000 tempat duduk penerbangan. Tapi sekarang kita dah mempunyai lebih kurang 1.2 juta tempat duduk flights ke Malaysia dalam sebulan. Dengan adanya penambahan flight, penambahan syarikat penerbangan, menambahkan frekuensi penerbangan yang saya percaya dengan adanya konsistennya promosi, dengan konsistennya memberi kualiti yang servis yang bagus, kita akan mencapai sasaran apa yang telah diberi oleh pihak kementerian. Ya, jadi penambahan penerbangan itu, Zaidi, seperti yang kita kongsi awal tadi, antaranya adalah kekerapan penerbangan antara Malaysia dan China juga akan dipertingkatkan. Itu satu perkara yang sangat dialu-alukan kerana kita lihat pelancongan antara kedua-dua negara ini sangat aktif. Pelancong China ramai datang sini, tapi selepas kelonggaran pelancongan ataupun penerbangan China dilaksanakan, bagaimana Malaysia mengambil kesempatan? Kerana kita tahu kita ada banyak saingan dalam kalangan negara-negara Asia Tenggara selaku destinasi pelancongan untuk pelancong Cina seperti yang Uzaidi sebut tadi. Kita ada Indonesia, kita ada Thailand. Bagaimana Malaysia dan juga pemain pelancongan Malaysia boleh memastikan Malaysia stand out berbanding negara-negara lain untuk dipilih menjadi destinasi bagi pelancong dari China? Jadi kalau kita tengok statistik sekali lagi, kita tengok dalam masa 6 bulan pertama, kita sebenarnya berjaya mengatasi negara-negara lain.
Contohnya ketibaan ke negara Asia berbanding dengan negara Thailand, negara Malaysia. Malaysia telah menerima lebih kurang 2.3 juta, 2.1 juta dalam masa tahun pertama, separuh tahun pertama. Berbanding dengan Thailand 2 juta saja. Jadi kita sebenarnya di atasan di peringkat atas untuk kita menerima lebih ramai pelancong antarabangsa. Tetapi kita perlu ingat industri pelancongan ni adalah industri yang paling kompetitif. Jadi sejak bulan Julai, bulan Ogos ni, Thailand telah memberi saingan yang hebat bagi kita di Malaysia. Malah mereka telah mensasarkan 1 juta pelancong daripada Malaysia ke Thailand. Ini adalah satu kompetitif yang sihatlah, saingan yang sihat untuk kita punya industri di sini untuk menarik lebih ramai lagi pelancong, bukan hanya pelancong dunia tetapi pelancong domestik. Ini penting untuk kita tahu apa status kita, dan China adalah pasaran yang penting untuk kita walaupun China sekarang masih tutup. China untuk datang ke sini dalam masa 2-3 bulan, mereka mungkin tinggal di Singapura ataupun tinggal di Brunei, mereka terus datang ke Malaysia dan jadi top 5 tourist arrival ke Malaysia ni, Luqman. Adakah penggiat industri pelancongan menyaksikan sebarang impak kepada perniagaan mereka susulan kejatuhan ringgit yang agak signifikan kita saksikan baru-baru ini? Adakah ia menjadikan semuanya lebih murah bagi pelancong asing di Malaysia, dan adakah ia melonjak naik ataupun dijangka akan melonjak naik bilangan pelancong asing yang akan datang ke Malaysia? Ya, sebenarnya kelebihan ataupun kelemahan ringgit Malaysia berbanding dengan US dollar ni adalah kelebihan bagi kita di industri pelancongan, terutama inbound. Kita apabila inbound turis datang ke sini, mereka merasakan nilai wang mereka tu lebih besar daripada sini. Ini pun terjadi apabila nilai wang di Turki, negara Turki rendah. Jadi ramai rakyat Malaysia pergi ke negara Turki untuk melancong sebab dirasakan duit kita ni berbaloi berbayar bila belanja di negara Turki. Jadi kita kena kelebihan ini untuk kita menarik lebih ramai lagi pelancong dari dunia datang ke Melawat Malaysia. Okay, akhir sekali Zaidi, bajet 2023 sudah hampir kira-kira seminggu saja lagi sebelum dibentangkan pada 7 hari bulan Oktober nanti. Jadi menjelang bajet ini, apakah bentuk sokongan yang masih lagi diperlukan oleh penggiat industri pelancongan dan juga penggalak pelancongan kepada rakyat Malaysia, untuk menggalakkan pelancongan dalam kalangan rakyat Malaysia yang harus kerajaan berikan tumpuan yang mungkin mereka tidak fokus sejak 2 tahun yang lepas? Ya, terima kasih Luqman. Sebenarnya panjang kami senarai itu. Tapi kita telah buat engagement bersama dengan Kementerian Kewangan untuk kita memberi feedback apa-apa yang perlu. Tahun ini mungkin kita tak boleh dapat recover 100%. Tetapi kita kena towards to direction. Yang penting sekali kita kena fikir balik semula tourism. Rethinking tourism. Rethinking tourism ni kita perlukan tingkatkan kita punya pengalaman untuk pelancong. Kita kena menguruskan impak negatif tourism. Kita perlu menggalakkan positif ekonomi spillover untuk ekonomi untuk semua rakyat. Jadi bukan hanya travel agent, bukan hanya hotel, bukan hanya tour guide saja dapat keuntungan, tetapi seluruh rakyat Malaysia dapat manfaat apabila industri pelancongan ni meningkat. Apabila industri pelancongan ni menerima lebih ramai lagi pelancong yang berkualiti, maka semuanya akan mendapat manfaat. Jadi dengan itu kita harapkan pihak kerajaan menekankan bahawa industri pelancongan ini adalah industri yang penting, maka kita perlu dapatkan sokongan dari segi promosi, dari segi daripada membuatkan konten, pengisian, dan dari segi ekosistem tentang regulation, peraturan, menyenangkan peraturan untuk penggiat industri, membuat bisnes, dan juga kita lihat out of the box, luar kotak. Di mana baru-baru ini pihak kerajaan negeri Pahang telah membuat satu jalinan dengan pihak negara Australia, di mana di satu bandar tu Wagga mereka telah mengestablishkan Temeloh Avenue, dan di Temeloh pula orang kata Wagga Avenue. Ini adalah satu inisiatif out of the box ataupun luar kotak. Kena banyakkan lagi promosi-promosi sebegini. Bagaimana kita tahu kita perlukan lebih direct contact, direct target market untuk kita mempromosikan negara kita. Luqman. Baik, terima kasih Zaidi Udanis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia atau MTC, dan semua mengenai bajet 2023 termasuk pembentangannya pada 7 Oktober nanti.